Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq bin Abdullah 2021492334 ingin membuat video pembentangan berkaitan dengan CTU 552 Falsafah dan Isu Semasa. Tajuk pembentangan ini adalah berkaitan dengan falsafah dan pendidikan. Falsafah pendidikan kebangsaan, perbezaan antara falsafah pendidikan Islam dan Barat. Pengenalan berkaitan dengan tajuk ini adalah latar belakang kajian penyataan masalah. Kajian berdasarkan tajuk falsafah dan pendidikan adalah dipilih berdasarkan kepada keperluan subjek falsafah dan isu semasa untuk pelajar semester 1 sarjana muda teknologi maklumat. Objektif kajian adalah untuk mengkaji, menyelidik dan memberi kefahaman berkaitan maksud serta peranan falsafah di dalam kehidupan seharian. Ianya membantu pembentukan masyarakat dinamik melalui pendidikan dan pembelajaran di segenap institusi, tidak kira sama ada di peringkat pendidikan awal kanak-kanak sehingga ke peringkat pengajian tinggi. Kepentingan kajian pula, mutakhir ini orang awam kurang memainkan peranan di dalam pembentukan dasar dan garis panduan serta hala tuju sistem pendidikan negara. Ini kerana kepercayaan telah diberikan kepada pakar penyelidik yang terdiri daripada guru lepasan siswaza atau institut pendidikan guru untuk melahirkan hadiah yang bernas di dalam menentukan masa depan pendidikan negara. Dengan adanya kajian ini, sedikit sebanyak ia dapat memberi peluang kepada para graduan peringkat siswaja memahami, mempelajari serta menyampaikan teori-teori falsafah kepada umum dengan menggunakan kaedah yang telah ditetapkan oleh pensyarah tanpa perlu menghasilkan falsafah baru. Sebaliknya, memahami dan dengan mendalam falsafah sedia ada. Falsafah berasal dari perkataan Greek iaitu filosofia. Philo bererti cinta dan sophia bererti kebijaksanaan. Gabungan ini membawa maksud cinta kebijaksanaan. Kebijaksanaan kebiasaannya disamaertikan dengan kepandaian dalam sesuatu bidang. Pendidikan merupakan satu proses menimba ilmu dan pengalaman dalam kehidupan manusia yang bermula dari dalam kandungan ibu sehingga ke akhir hayat. Dengan pendidikan, ianya dapat menghasilkan daya pemikiran baru tentang minat dan sesuatu kaedah atau kemahiran berfikir yang mendorong kepada sifat ingin tahu dan mencari kebenaran serta jawapan kepada sesuatu isu dan pemahaman permasalahan yang akhirnya dapat membentuk kepribadian manusia. Sekarang saya akan terangkan elemen dalam falsafah pendidikan negara. Yang pertama, pendidikan adalah suatu usaha berterusan. Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Pihak kerajaan melalui Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan agensinya, Jabatan Kemajikan Masyarakat iaitu KEMAS, telah menyediakan program pendidikan awal kanak-kanak yang terbahagi kepada dua kategori iaitu Taman Asuhan Kanak-kanak iaitu TASKA untuk kanak-kanak yang berumur 2 hingga 4 tahun dan Taman Bimbingan Kanak-kanak iaitu TABIKA untuk kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun. Pihak swasta tidak terkecuali di dalam usaha pembangunan pendidikan awal. Banyak tadika swasta telah ditubuhkan bagi menyokong usaha ini. Sekolah dan universiti swasta dibangunkan bagi menampung kehendak dan keperluan pendidikan individu. B. Perkembangan potensi individu. Perkembangan potensi individu terbagi kepada 4 unsur iaitu intelek, jasmani, emosi dan rohani. Melalui pendidikan, potensi individu boleh dikembang dan digilap. Unsur jasmani ialah unsur fizikal individu iaitu berkaitan anggota tubuh badan. Perkembangan dan kecerdasan fizikal amat penting untuk kecerdasan mental kerana ianya merupakan satu perkara yang saling berkait rapat. Unsur emosi pula berkaitan dengan jiwa individu yang mana memberi kawalan kuat kepada semangat perpaduan dan mendorong kepada kematangan berfikir. Perkembangan emosi yang sempurna mampu untuk mengawal tingkah laku dan akhlak yang baik. C. Perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. Untuk melahirkan sebuah negara yang maju dan kurang masalah sosial, generasi muda perlu diberi perhatian dan pendidikan dari segi pengetahuan moral dan jasmani. Oleh itu, kurikulum baru sekolah rendah iaitu KBSR telah dimansuhkan pada tahun 1983 dan digantikan dengan kurikulum bersepadu sekolah rendah KBSR pada tahun 1993. Pada tahun 2011, Kementerian Pelajaran telah melancarkan satu kurikulum sekolah yang baru iaitu Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR untuk murid tahun 1 dan 2, manakala KBSR masih digunakan untuk tahun 3 hingga tahun 6. KBSR
memberi penekanan kepada 3M iaitu membaca, menulis dan mengira, manakala KSSR memberi penekanan kepada 4M iaitu membaca, menulis, mengira dan menaakul. Selain menitik beratkan pemikiran secara kreatif, KSSR juga memberi memberi penumpuan kepada inovasi dan keusahawanan. D. Insan yang seimbang dan harmonis. Untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis, mereka perlu berilmu pengetahuan, mempunyai akhlak mulia, percaya dan yakin kepada Tuhan, mempunyai jiwa dan fikiran yang tenteram, sihat tubuh badan serta matang dari segi emosi dan sosialnya. Insan yang seimbang dan harmoni ini mempunyai jasmani, emosi, rohani dan intelek yang telah diperkembangkan secara kritikal dan bersepadu. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan harian atau tingkah laku individu yang bertanggungjawab, menghormati orang lain, mempunyai kesedaran kendiri yang tinggi dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tenang dan cepat. E. Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Perkara ini memberi penekanan kepada beberapa perkara penting seperti mengakui wujudnya pencipta iaitu Allah serta bersaksi Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya, mengakui manusia dan alam dijadikan oleh pencipta, mengetahui tentang percaturan yang telah dilakukan oleh Tuhan, faham bahawa manusia dijadikan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini dan bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan, menjauhi kemungkaran dan melakukan kebaikan, mengikuti dan mengamalkan ajaran agama, dan yang terakhir sekali ialah sentiasa mengukuhkan kepercayaan beragama. F. Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Berilmu pengetahuan yang dimasukkan di sini ialah mereka yang sentiasa bersedia berkongsi ilmu dan menggunakan ilmu untuk manfaat bersama. Antara ciri-ciri individu yang berilmu pengetahuan ialah individu yang mencintai ilmu pengetahuan, minat mentelaah, berfikiran global, berusaha berkongsi ilmu dan menambah ilmu pengetahuan yang sedia ada. G. Rakyat Malaysia yang berketerampilan. Rakyat Malaysia yang berketerampilan ialah rakyat yang bukan sahaja berilmu pengetahuan, malah rakyat yang mahir dalam melakukan tugasan dan mampu menjadi rakyat yang kreatif dan inovatif. Selain itu, rakyat yang berketerampilan juga merupakan rakyat yang melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya dengan adanya kemahiran yang tepat dan bersesuaian dengan kehendak. H. Rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. Rakyat Malaysia yang berakhlak mulia merupakan unsur yang seterusnya, di mana perkara utama yang dituntut adalah rakyat yang mampu untuk menilai mana satu yang baik dan mana satu yang buruk. Kebolehan berfikir jauh dalam menimbang kesan dan akibat sesuatu perkara dan yakin dalam perkara murni yang dilakukan merupakan ciri-ciri yang perlu ada dalam rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. I. Rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Undang-undang dan perlembagaan negara perlu dihormati dan dipatuhi agar keamanan negara, perpaduan kaum dan kemaslahatan masyarakat dapat dijaga dan diteruskan. Rakyat Malaysia yang mampu menikmati kesejahteraan diri iaitu yang berupaya menangani masalah hidup, mampu berfikir secara waras, mempunyai tubuh badan sihat dan mempunyai kemahiran dalam menjalin perhubungan yang baik dengan orang lain. J. Rakyat Malaysia yang berkeupayaan menikmati kesejahteraan diri. Rakyat Malaysia yang berupaya mencapai kesejahteraan diri ialah rakyat yang memiliki keupayaan seperti daya ketahanan diri yang kuat untuk menangani cabaran hidup dari masa ke semasa, berfikiran waras dengan jiwa yang tenang dan tubuh badan yang sihat, serta memperoleh kemahiran untuk mewujudkan perhubungan yang baik. Dan akhir sekali K. Rakyat Malaysia yang mampu memberi sumbangan. Wujudnya rakyat Malaysia yang produktif mampu memberi sumbangan akan membantu pembangunan negara dengan melahirkan keluarga yang harmoni dan mempunyai nilai-nilai murni seperti semangat kerjasama dan perpaduan. Perkara yang lebih penting ialah adanya rakyat yang mampu menguasai teknologi dan ilmu-ilmu lain bagi memacu pembangunan negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah binti Syamsuddin akan meneruskan perbincangan kumpulan saya pada hari ini, iaitu perbezaan antara falsafah pendidikan Islam dan Barat. Falsafah pendidikan Islam bermaksud pendidikan yang berasaskan ajaran Islam yang menitik beratkan pembentukan sikap manusia dalam pelbagai aspek kehidupan iaitu jasmani, rohani,
akal, akhlak dan juga sosial. Falsafah pendidikan Islam merujuk kepada kaedah dan pandangan falsafah Islam dalam bidang pendidikan Islam. Falsafah pendidikan Islam menjelaskan proses pendidikan Islam dan aspek yang berkaitan dengannya seperti konsep insan, ilmu, makna dan matlamat pendidikan. Falsafah pendidikan Islam tidak terlepas daripada membincangkan aspek metafizik yang berasaskan kepada pemahaman Al-Quran dan juga Al-Sunnah. Metafizik Islam menurut Al-Atas ialah satu sistem yang menerangkan tentang hakikat, wujud dan kewujudan sebenar. Maafkan saya. Perbincangan berkisarkan kepada konsep ketuhanan hakiki, konsep insan dan konsep alam. Epistemologi menerangkan ilmu pengetahuan atau teori keilmuan yang berkisar kepada hakikat dan sumber ilmu. Falsafah pendidikan barat pula terdapat 4 tokoh pendidikan barat iaitu John Dewey, Maria Montessori, Carl Rogers dan juga Jill Piaget. Untuk falsafah pendidikan barat terbagi kepada 2 iaitu falsafah tradisional dan juga falsafah moden. Di dalam falsafah tradisional terbagi kepada 2 kategori iaitu esensialisme dan juga perennialisme. Untuk esensialisme adalah bermula daripada realisme dan idealisme yang mana teorinya menyarankan penyampaian budaya dan pemahaman teras kepada setiap generasi baru sebagai tujuan utama pendidikan. Manakala perennialisme pula adalah bermula daripada realisme dan ahlinya percaya bahawa tujuan utama pendidikan adalah mengajar nilai dan ilmu yang sejagat dan abadi serta tujuan utama adalah pada perkembangan peribadi. Untuk falsafah moden pula terdiri kepada 3 kategori iaitu kategori pertama progresivisme, kategori kedua eksistensialisme dan kategori yang ketiga adalah rekonstruksionisme. Maafkan saya jika sebutan saya salah. Untuk maafkan saya. Untuk kategori yang pertama, untuk falsafah moden iaitu progresivisme berkembang daripada pragmatisme yang kemudiannya dikembangkan oleh John Dewey dan ahli progresivis di mana mereka mempercayai bahawa kebenaran adalah berkait dan tidak berkait. Progresivisme merupakan ilmu yang membawa seseorang itu ke arah pertumbuhan dan perkembangan serta menerangkan realiti masa kini. Kategori yang kedua ialah eksistensialisme. Maafkan saya jika sebutan saya salah. Ini bermaksud memberi tumpuan utama pada fitrah kewujudan manusia dan ahlinya berpandangan bahawa manusia dilahirkan tanpa sebarang tujuan. Mereka melihat realiti sebagai subjektif dan didefinisikan oleh individu sendiri. Oleh demikian, seseorang bertanggungjawab kepada dirinya sendiri dan dengan demikian bebas untuk menentukan matlamat serta membuat keputusan sendiri tanpa merujuk kepada sebarang autoriti luar. Seterusnya kategori yang ketiga dan juga yang terakhir untuk falsafah moden iaitu rekonstruksionisme. Maafkan saya jika sebutan ini salah. Ini adalah hasil progresivisme dan ianya memberi syur untuk memperbaiki dan membina semula masyarakat. Ianya memberi pengasasan corak budaya baru serta penghapusan penyakit sosial sebagai tujuan utama pendidikan. Kedua-dua bahagian ini mempunyai mazhab-mazhab tertentu dan secara keseluruhannya penumpuan kesemua mazhab berdasarkan faktor kurikulum, peranan guru, kaedah mengajar dan peranan murid sendiri. Di dalam falsafah pendidikan barat, terdapat mazhab yang memberikan penumpuan pembinaan insan yang berketerampilan dan aspek ini juga terdapat dalam falsafah pendidikan kita. Maafkan saya. Falsafah barat memainkan peranan penting terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. Falsafah pendidikan kebangsaan sendiri mempunyai beberapa ciri yang diterapkan dari falsafah barat. Falsafah pendidikan kebangsaan juga meletakkan kembali asas kepada perkembangan insan, berjiwa kemerdekaan iaitu kepercayaan kepada Tuhan.
Okey, untuk idealisme adalah salah satu falsafah yang tertua di dunia, dan di antara ahli-ahli falsafahnya ialah Plato. Di antara ahli falsafahnya ialah Plato, Rene Descartes, maaf kalau saya salah sebut, Baruch Spinoza, G. Berkeley, Immanuel Kant, G. F. Hegel dan S. T. Coleridge. Mereka bersetuju bahawa jiwa atau kerohanian manusia penting dalam kehidupan dan alam sejagat pada hakikatnya, bukan kebendaan. Ianya merupakan satu sistem yang memberi penekanan kepada kepentingan fizikal, jiwa dan juga kerohanian. Terdapat 3 persoalan dan perbincangan dalam mazhab idealisme, iaitu metafizik, epistemologi dan aksiologi. Untuk metafizik, kewujudan ialah dalam bentuk kerohanian dan bukan berbentuk fizikal, atau dalam bentuk fikiran dan bukan material, dan unsur terpenting dalam kehidupan ialah keharmonian manusia dan semua kewujudan boleh diperturukan kepada kerohanian. Untuk epistemologi, persoalan epistemologi adalah pengetahuan boleh diperolehi dengan cara selain daripada kaedah saintifik, dan ia boleh diperolehi melalui keimanan, keautoritian, taakulan dan intuisi. Menurut Plato, pengetahuan sebenar adalah hasil pemikiran, talukan dan pengetahuan lebih baik dikeluarkan daripada pelajar sendiri berbanding dengan mencurahkannya kepada mereka. Okey, untuk yang terakhir iaitu aksiologi. Aksiologi ialah persoalan aksiologi dalam idealisme adalah berkaitan dengan nilai dan etika yang mutlak. Oleh itu, apa yang dikatakan baik, benar dan cantik secara asasnya tidak berubah daripada satu generasi kepada satu generasi yang lain, atau daripada satu masyarakat kepada masyarakat yang lain. Nilai dan etika bukan ciptaan manusia, tetapi sebahagian daripada tabi'i alam ciptaan Tuhan, dan kebenaran, kebaikan dan kecantikan adalah nilai yang tidak berubah. Okey, untuk topik yang seterusnya, perbandingan falsafah pendidikan ke arah pembentukan intelek pelajar daripada perspektif Barat dan Islam, saya serahkan kepada kawan saya, rakan seperjuangan saya yang seterusnya. Sekian itu saja daripada saya. Maaf salah silap saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk poin yang ketiga, saya akan fokuskan kepada tajuk perbandingan falsafah pendidikan ke arah pembentukan intelek pelajar daripada perspektif Barat dan Islam. Okey, untuk perbandingan falsafah, saya fokuskan kepada aspek persamaan, aspek perbezaan, implikasi dan last sekali adalah kesimpulan daripada tajuk yang kami fokuskan ini. Okay, untuk aspek persamaan, falsafah pendidikan Barat dan falsafah pendidikan Islam, aspek persamaannya adalah memandang kehadapan dan meramal kaedah yang sesuai dengan pendidikan semasa, matlamatnya sama-sama untuk melahirkan insan yang baik, berakhlak dan harmonis. Sama-sama menelaah pemikiran rasional, akal, penyelidikan yang mendalam dan kaedah yang sistematik bagi menyelesaikan masalah. Kalau kita lihat di sini, persamaan antara falsafah pendidikan Islam dan Barat, ia lebih memfokuskan, orang kata, tujuan yang sama, matlamat yang sama. Okey, untuk yang kedua, untuk aspek perbezaan, saya ada, kumpulan kami ada terapkan 5 perbezaan. Okey, yang perbezaan pertama adalah definisi falsafah. Kalau kita ikut daripada pandangan Barat, falsafah yang mendekati falsafah hidup yang memberatkan pendidikan. Ini bermakna falsafah pendidikan Barat lebih memberatkan, orang kata, pendidikan dalam seseorang, dalam individu itulah.
Falsafah pendidikan lebih mementingkan tujuan dan matlamat pendidikan suatu masyarakat atau bangsa itu. Okay, falsafah pendidikan lebih mementingkan peraturan, penyampaian, pentaksiran dan pemandangan praktikal ilmu pengetahuan serta pengalaman yang bersangkutan dengan pendidikan. Okey, ini adalah daripada pandangan barat. Kita tengok daripada pandangan Islam pula. Okey, pandangan Islam, falsafah yang bersumberkan falsafah hidup Islam kerana menggunakan prinsip Islam dalam pendidikan. Falsafah pendidikan Islam menentukan tujuan akhir, maksud, matlamat, nilai-nilai dan cita-cita yang ditentukan terlebih dahulu oleh falsafah hidup dan dilaksanakan melalui proses pendidikan. Okey, untuk next slide, kita fokuskan kepada sumber intelek. Kalau ikut daripada pandangan barat, bersumber dari akal dan pengalaman. Okay, daripada pandangan Islam pula, bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis serta melalui metod-metod rasional dan eksperimen. Okey, untuk yang ketiga, asas intelek. Kita fokuskan daripada pandangan barat dulu, berasaskan pemikiran, penyelidikan dan pengalaman yang terbatas dan berubah dari masa ke semasa. Okay, daripada pandangan Islam pula, berasaskan Al-Quran dan Al-Hadis dengan pentaksiran, pemikiran, penyelidikan dan pengalaman menyeluruh dari masa ke semasa. Kalau kita tengok, Islam dan Barat ni sama je dia punya pentafsiran dia. Okey, untuk topik penekanan pula, kalau kita lihat daripada pandangan barat, aspek intelek luaran dalam pendidikan. Dia lebih, orang kata barat ni lebih menerapkan daripada segi luaran sahaja. Kalau kita tengok daripada segi pandangan Islam pula, aspek intelek dalam spiritual dan luaran dalam pendidikan. Maksudnya, kalau kita tengok daripada pandangan Islam, dia lebih menitik beratkan dalam kita punya spiritual, dalaman kita, iaitu daripada segi hati kita, rohani kita semua, dan fokuskan luaran juga. Okey, rumusan antara pandangan barat dulu kita tengok, ada yang berkait erat dan ada yang tidak berkait erat. Okey, intelek tidak berhubung dengan intuisi. Okey, intuisi ni adalah, orang kata, maksudnya gerak hati individu ataupun gerak hati seseorang lah. Okay, untuk pandangan Islam pula, melalui wahyu, kewibawaan, keilhaman, akliyah dan empirikal. Semua pengetahuan saling berkait rapat, berkait erat, intelek berhubung dengan intuisi. So, sama juga dengan gerak hati juga. Okey, kalau kita tengok implikasi pula, implikasi falsafah barat ke atas pendidikan di Malaysia. Okey, terdapat beberapa ciri falsafah pendidikan, antaranya adalah essentialisme, perennialisme, progressism dan eksistensialisme dalam pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan. Ciri-ciri yang sesuai saja yang akan diambil untuk diserapkan ke dalam sistem pendidikan di Malaysia. Pendekatan falsafah pendidikan kebangsaan ini juga boleh dipanggil sebagai falsafah pendidikan eklektisisme yang berasal dari perkataan elektik yang bermakna memilih daripada pelbagai sistem atau falsafah untuk mencapai matlamat
keharmonian, kesejahteraan dan kemakmuran negara. Masyarakat perlu memperbaiki status jati diri dan nilai kemanusiaan tanpa mengenepikan kemajuan pembangunan sains, teknologi dan industri. Okey, untuk yang terakhir, kesimpulan daripada tajuk yang kami pilih ini, secara amnya, kemajuan sesebuah negara itu dapat diukur dari kemajuan atau pencapaian tahap pendidikan penduduknya. Walau negara telah merdeka, tetapi pemikiran dan corak pemerintahan negara harus keluar dari prinsip penjajahan yang telah dibawa oleh pihak penjajah. Malaysia perlu memperbaiki dan memperkemaskan falsafah pendidikan kebangsaan agar ia sejajar dengan keperluan semasa dan lebih menekankan aspek keislaman di dalam elemen-elemennya. Kalau kita lihatlah, sebenarnya Malaysia ni adalah salah satu sebuah negara Islam. So memang dia akan lebih menekankan aspek keislaman lah. Okay, para guru, ustazah dan cendekiawan perlu berkongsi idea dan pendapat dalam menentukan kejayaan membentuk insan kamil bermula dari awal persekolahan. Okay, falsafah Barat memainkan peranan penting terhadap perkembangan pendidikan Malaysia. Falsafah pendidikan Barat yang telah dijelaskan tadi boleh dianggap sebagai asas kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Namun, falsafah pendidikan kebangsaan ini meletakkan kembali kepada asas penguatan insan berjiwa kemerdekaan, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.